Kita tengok pula isu yang tuan-tuan pun tahu tentang pemboikotan ekonomi yang berlangsung hampir berapa tahun dalam sejarah? 3 tahun. Pembesar-pembesar elit kafir musyrikin Mekah ni boikot ekonomi, sekat ekonomi, blokade ekonomi. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa-siapa tak boleh menjalankan urusan ekonomi dengan dua bani ni. Tak boleh muamalah, tak boleh jual beli, tak boleh transaksi. Contoh kalau kita hari ni, kita Bani Hashim, Bani Muttalib, keluar nak pergi kedai runcit, minta maaf, hang Bani Hashim, kami tak boleh berurusan kamu. Tak boleh jual beli, tak boleh jual makan, tak boleh jual minum, tak boleh apa. Bila tak boleh, jadi apa? Jadi kita kesempitan. Nak makan payah, nak minum payah, sehingga sejarah menggambarkan ada yang sampai makan pucuk-pucuk kayu, daun-daun kayu, sampai tahap akar-akar kayu. 3 tahun tuan-tuan. Kita PKP 2 tahun saja, tu pun tak sampai lagi pucuk kayu boleh makan lagi. Cuma payah je. Hak tu pun gelisah habis, bila lah nak tamat, bila lah nak tamat, bila lah nak tamat. Tu pun tak boleh pi dah. Ni kita kata, kita faham lah zaman Nabi tu. Kita kata logistik macam mana, barangan macam mana, kena pula blokade 3 tahun. Cukup sengsara. Dan ada pula yang paling core, ni paling terkenal, kita sebut sebagai assassination character, pembunuhan watak, pembunuhan karakter mulia Nabi Muhammad. Dengan buat apa? Memberikan tuduhan, memberikan labelan, memberikan fitnah kepada fizikal dan batang tubuh Nabi, yang sebenarnya apa yang dilempar, apa yang difitnah, apa yang dilabel langsung tak ada pada batang tubuh Nabi. Nabi dituduh tukang syair, Nabi dituduh orang gila, kurang siuman, Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh penipu, pembohong, penusta, macam-macam tuduhan. Tapi hakikatnya apa yang mereka fitnah, apa yang mereka lempar, apa yang mereka tuduh tu ada tak pada Nabi? Tak ada pun. Satu pun tak dapat mereka buktikan daripada kesekian banyaknya deretan tuduhan dan labelan tadi. Satu pun tak ada. Ni jenis nak bagi masyarakat tu terpesona, diprovokasikan, nak suruh percaya dan terima tu adalah kebenaran. Baik, kita sambung beberapa minit lagi insya-Allah. Dan ada beberapa contoh lain yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Bila mereka melakukan penafian dan penolakan terhadap Al-Quran, ada sampai tahap mereka minta kepada Nabi nak bagi mereka ni percaya Al-Quran tu benar-benar daripada Allah. Dalam surah tu disebutkan apa? Mereka minta Quran ni diturunkan daripada langit dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang siap tertulis. Daripada langit ni sekeping-sekeping, selai-selai-selai, yang terakhir tu jatuh depan muka mereka. Mereka boleh pegang, mereka boleh cek, mereka boleh pastikan, sungguh dah, baru kami beriman, baru kami percaya. Ada yang sampai tahap tu. Ada yang sampai tahap kalaulah Allah ni nak hantar Nabi atau Rasul pada mereka, tak mau manusia yang sama macam mereka. Sebab Muhammad ni manusia yang kami kenal sejak lahir, sejak kecil lagi kami kenal dia macam mana. Kalau nak lantik juga Nabi, nak lantik juga Rasul, tak mau manusia. Kalau nak, kami nak dari kalangan malaikat. Action. Nak Nabi mereka, Rasul mereka dari kalangan malaikat. Allah bagi Nabi Muhammad tu sebenarnya nak memudahkan dah lah. Kamu tu manusia, penyampai dakwah kepada kamu pun manusia. Dia membacakan ayat-ayat, dia membacakan perkataan-perkataan yang bahasanya sama seperti kamu. Kamu bercakap Arab, Nabi baca dalam bahasa Arab. Kamu bercakap Arab, Nabi melagukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau nak ditunjukkan contoh-contoh tata cara ataupun praktikal dalam beribadah, dalam berwuduk, manusia dengan manusia senang nak tunjuk. Kalau nak ambil wuduk, basuh lagu ni, kamu boleh tengok apa Nabi buat. Kalau solat semayang pun semayang lagu ni, cara lagu ni, rukuk lagu ni.
Kalau berniaga pun dah guni cara dia, hak ni halal, hak ni haram. Kalau nak berperang ni adab dia, ni etika dia. Manusia macam kamu nak bagi senang. Cuba bayangkan kalau malaikat jadi rasul bagi kamu. Malaikat pula jenis makhluk yang kita anggap sebagai transparent, macam jin, setan, iblis. Jenis tak nampak. Lagu mana? Kebetulan kawan tu pula baca wahyu pukul 2 pagi, jumpa tepi kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. 2 pagi tepi kubur. Tuan tak nampak. Siapa ni? Rasul kamu lah. Hak kamu minta tu, malaikat. Sudah. Kawan tu pula tak nampak tengah malam. Lagu mana tuan-tuan? Senang ke susah? Susah. Lepas tu nak pergi tanya hukum pun kena cari dulu duduk mana Rasul kita ni. Sebab tak nampak. Lepas tu nak tunjuk. Ni. Aku duduk depan dah ni. Jadi tu imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu lagu mana keadaan dia masa Allah Akbar? Tak tahu. Dengar dia sebut Subhana Rabbiyal Azim. Tapi lagu mana keadaan dia masa sebut Subhana Rabbiyal Azim? Kita tak tahu. Dia sebut Subhana Rabbiyal A'la. Lagu mana keadaan dia waktu sebut tu? At-Tahiyya lagu mana? Sami Allah lagu mana? Jenis tak nampak. Senang ke payah? Susah. Tapi sebenarnya buat ayat macam tu, nak terima ke nak tolak? Nak tolak je sebenarnya. Nak tolak punya pasal. Kalau boleh manusia ni tak maulah nak malaikat. Dan kalaulah jenis tak nampak, ada tak campur tangan iblis dan syaitan boleh putar belik, manipulasi? Boleh. Sorang saja. Syaitan dengar contoh, dia baca ayat ni, hari ni aku nak menyamak, dia bukan nampak pun. Ni wahyu baru untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat hak mengarut, hak dia reka sendiri. Ni wahyu kami baru terima. Semalam wahyu lain. Padahal hak yang kedua tu bukan daripada malaikat rasul dah. Tapi mungkin daripada jin, mungkin iblis, mungkin setan. Sorang saja. Banyaklah syubhah-syubhah mungkin boleh timbul. Sampai ada yang kata nak tolak punya pasal. Kalaulah langit ni terbelah, langit terbelah, turun tangga daripada langit, turun 2 malaikat melalui tangga tu, dan malaikat tu mengkhabarkan dan mengesahkan. Kalau ditanya sungguh ke, betul ke Muhammad tu adalah rasul daripada Allah, langit terbelah, turun tangga, malaikat turun. Kalau malaikat mengesah pun, sungguh betul Muhammad tu adalah rasul Allah yang benar. Aku tak percaya lagi. Benda tu tak berlaku, tapi nak habaq dia sendiri imagine benda tu kalau jadi lagu tu pun aku tak percaya lagi. Nak habaq tolak punya pasal. Dan dia akan banyaklah rentetan sejarah hidup Nabi ni sampai kepada yang mereka muktamadkan. Apa dia sebenarnya? Peristiwa yang berlaku pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tahun ke-13, Nabi duduk Mekah berapa tahun? Waktu Nabi berdakwah 13 tahun lah. Maksudnya hujung-hujung dah tu. Akhir bulan Safar Nabi berhijrah Rabiul Awal. Nak cerita hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 tu adalah meeting rahsia mereka. Perancangan dan tipu daya mereka yang jahat terhadap Nabi Muhammad yang berlaku di Darun Nadwah. Di sinilah mereka bermesyuarat secara rahsia yang dianggotai hampir 100 orang. Yang dijemput oleh Abu Jahal 1, 2 atau 3 daripada keseluruhan suku-suku dan kabilah-kabilah yang berada di lembah Mekah. Panggil semua wakil-wakil yang paling dipercayai di kalangan mereka. Sebab mesyuarat ni penting, mesyuarat ni rahsia. Tak boleh pecah sebelum mesyuarat, tak boleh pecah dalam mesyuarat, dan tak boleh pecah selepas mesyuarat pun. Hantar hak sungguh-sungguh yang boleh dipercayai dari suku dan kabilah kamu. Hanya 2 yang dikecualikan, yang ada hubungan dengan Nabi. Geng Bani Hashim tak dijemput, geng Bani Muttalib tak dijemput. Cuma adalah seorang, iaitu pak saudara Nabi, walaupun dia Bani Hashim, walaupun dia Bani Muttalib, iaitu Abu Lahab. Itu pun bukan sebab atas dasar nama Bani Hashim, nama Bani Muttalib, atas dasar kawan rapat mereka.
Jadi lebih kurang mesyuarat yang mereka mesyuarat tu, banyaklah agenda-agenda yang mereka buat sampai kepada muktamad nak bunuh Nabi tu. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab sirah ni berbelah-belah sebelum sampai kepada hak terakhir tu, ada mereka berpandangan kita ni kalau jumpa Muhammad di jalan-jalan atau lorong-lorong hak sunyi tak ada orang, kita tangkap dia, kita belasah dia sampai mati, kemudian kita buang kat mana-mana. Oh, tak boleh. Lain. Kita tangkap dia, kita penjarakan dia. Waktu duduk dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum sampai habis, tamat riwayat dia. Tak boleh. Lain. Kita tangkap dia, kita ikat dia, kita masuk dalam kotak. Macam keranda kau mungkin, jangan bagi makan, jangan bagi minum sehingga dia tak boleh bernafas, lemas dalam tu sampai mati. Tak boleh. Banyak. Sampailah akhir sekali kita kepung rumah Muhammad dengan keanggotaan hampir 50 orang pemuda yang gagah, yang berani, yang berwatak pendekar ni, dengan pedang terhunus di tangan masing-masing. Muhammad keluar saja daripada rumah dia, 50 orang ni akan serbu dan menghabiskan, menamatkan riwayat Muhammad. Itu hak mereka muktamadkan. Jadi cuba tuan-tuan bayang, ni adalah perancangan, ni adalah tipu daya yang jahat. Tapi kalaulah Allah tidak mengutuskan Jibril menyampaikan berita ni pada Nabi, Nabi tahu tak mereka nak buat jahat kat Nabi? Nabi tak akan tahu pun. Tapi Nabi jadi tahu sebab apa? Allah mengutuskan, Allah hantar Jibril, habaq. Mereka ni buat macam ni. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw liyuqtiluka tu. Situ Allah guna kalimah apa? Makar. Allah guna kalimah makar. Wa idh yamkuru, perancangan depa. Sama ada liyusbituka, dia nak tangkap, dia nak gari kamu ataupun nak bunuh kamu. Hak mereka dah sebut dalam mesyuarat tu disimpulkan dalam ayat Al-Anfal 30 tu. Jadi Nabi bagi tahu, jadi Nabi dapat tahu. Jadi Jibril berpesan kepada Nabi apa? Jangan kamu tidur pada malam ini di tempat tidur yang biasa kamu tidur padanya. Jadi ringkas cerita, tengah hari itu Rasulullah pergi bagi tahu kepada sahabat baik dia Abu Bakar bahawa bahawa Allah Subhanahu wa taala dah mengizinkan untuk baginda berhijrah. Sebelum tu Rasulullah lepas apa? Rasulullah lepas sahabat-sahabat dulu. Nah, sahabatnya itulah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau tak amanah, siapa yang lepas dulu? Dia dulu. Hak belakang kopi dia, kena tawan ke, terlekat ke, kena sekat ke. Tapi dia suruh sahabat dia pergi dulu. Nak pastikan sahabat-sahabat tu lepas, dia antara yang terakhir. Bukan terakhir betul lah, nanti Saidina Ali akan bawa isteri dan ahli keluarga hak lain. Tapi kira hak paling lah dah tu, supaya sahabat-sahabat ni selamat. Dan nak habaq amanahnya Nabi ni, dia pesan kat Saidina Ali, barang-barang yang diamanahkan pada baginda nanti sampai masa bagi balik kat tuan dia. Itu istimewanya Nabi. Walaupun musyrikin Mekah tuduh dia pembohong, penipu, pendusta, time mereka nak pi berjalan jauh, mereka tak bawa barang-barang berharga mereka, takut kena rompak, takut kena samun. Tapi sebelum mereka pi, mereka amanahkan pada siapa? Barang mereka di Mekah. Mereka cari Nabi juga. Tuan-tuan rasa orang ni nak kata lagu mana ni? Hak hari biasa Muhammad penipu, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Time mereka nak pergi jalan jauh, ni tak boleh ni, barang kuat mahal. Tengah jalan kena sambung rompok, cari Muhammad, aku amanahkan, aku titipkan barang ni, kamu jaga. Nanti aku balik, aku ambil balik. Dia pergi cari kawan hak dia kata pembohong tu lah, hak dia kata penipu tu lah. Jadi sebab ada lagi barang-barang yang tersisa dengan Nabi, sebab Nabi nak berhijrah ni, pesan ke Ali, nanti bagi balik. Ni tuan dia, ni tuan dia, ni bagi balik. Amanah lah tu. Kalau kita, ni mah 3 ketul ni, alang-alang aku bawa hijrah sekali Madinah lah. Kalau kata tak ada amanah. Ni geran-geran tanah ni penting ni, 14 ekar ni, 60 ekar ni, berdaya kat aku lah. Tak ada. Jadi akhirnya secara ringkas, pasal apa kena ada 50 orang ni? Kalau seorang
walaupun dia hebat, dia bunuh Nabi, seorang tu pasti akan mewakili hanya satu suku atau suku kabilah. Contoh, kalau Abu Jahal bunuh Nabi, Abu Jahal ni Bani apa? Bani Makhzum. Kita tahulah Bani Makhzum macam mana. Orang-orang Bani Makhzum, contoh sepupu Abu Jahal, bukan orang lain, Khalid bin Al-Walid. Kita tahu Abu Jahal lagu mana, Khalid bin Al-Walid jenis orang lagu mana. Anak saudara Abu Jahal siapa? Saidina Umar. Kita tahu Saidina Umar lagu mana. Tahulah Bani Makhzum lagu mana. Walaupun Bani Makhzum ni samsing gedebel orang Kelantan kata, tapi kalau Abu Jahal bunuh, Abu Jahal terpaksa berhadapan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang akan tuntut darah Nabi. Walaupun nampak tadi berpuluh-puluh mesyuarat, Bani Hashim dengan Bani Muttalib walaupun dua jangan pandang lekeh, mereka ada kolaborasi persekutuan dengan banyak. Sebab Bani Hashim, Bani Muttalib ni jenis apa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Hak jenis suka berniaga, suka berkafilah, suka berjalan, suka mengembara, musim panas pergi ke Syam, musim sejuk pergi ke Yaman. Mereka ada hubungan dengan kumpulan tertentu, suku tertentu di luar kota Mekah pun mereka ada, kita kata apa panggil? Rakan kongsi, rakan sekutu. Maksudnya besar juga, jangan main-main walaupun nampak cuma Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi kalau Bani Makhzum kena lawan dua, lepaslah kita. Tapi kalau kita ambil seorang daripada 50 tu wakil setiap suku dan kabilah, lagu mana? Maksudnya kalau mereka nak tuntut darah Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa berhadapan dengan hampir peratusan besar suku dan kabilah yang ada di Mekah. Kerana semua wakil diambil daripada hak pegang pedang tadi. Mesti dia tak mampu dah. Itulah anggapan mereka. Jadi malam tu kepung rumah Nabi. Kita tak mau cerita panjang lah. Tuan pun tahu mereka tertidur, Nabi keluar apa semua dengan selamat.